Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi dengan paparan rekod daripada senarai rekod dari Firebase Firestore. Macam biasa, kita boleh dapat di sini kita punya kod sumber dalam folder github.com/kironizam/ionic5. Untuk demo ni saya letak dalam projek Share FSTM. Okey, cari projek Share FSTM. So, apa yang kita dah buat sebelum ini adalah macam mana nak buat paparan. Kita nak buat, kita insert record. Okay, kita insert record. Dan kemudian kita akan paparkan semua record dalam satu page. So, kita lihat di sini. Okay. Ada satu button untuk carian record. Sebenarnya target page ini adalah untuk buat carian. Okey, tapi untuk tutorial kali ini kita akan buat penyenaraian sahaja. Okey, senarai sahaja. Jadi semua data ni kita ambil daripada Firebase database, iaitu kita ada makan kelas Ionic, makan lagi kursus jenazah, kempen kebersihan. Ini semua data ni kita fetch dari Firebase. Ni ada makan, AC name, kita ada kelas Ionic, kita ada makan lagi, kita ada kursus jenazah, dan kita ada kempen kebersihan. Okey, kalau rasa tak berkenan dengan yang ni, kita boleh delete. Delete dokumen, nasi makan je kan. Ni, klik di sini, delete dokumen. Okey, so kita tinggal ada yang ni, 1, 2, 3, 4. So kita lihat, okey, dalam ni 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4 juga. So apa-apa yang kita refresh ataupun yang kita delete daripada Firebase, biasanya dia akan automatically refresh. Ada satu line yang snapshot, apa istilah ada, snapshot changes. Nanti kita tengok. Dia akan, kalau satu record dipadam, contohnya kita padam lagi, kita ada 4 sekarang ni kan. Contoh mana tadi, makan tadi. Ni makan. Kita nak delete satu record ataupun satu dokumen. Delete saja di sini. Then korang boleh lihat hasilnya ada tinggal 3. So dia refresh automatically. Ada satu function nama dia snapshot changes dalam Firebase Firestore. So kita lihat dia punya code macam mana nak generate function macam ni. Nanti kita akan buat search bar kat atas ni lah, tapi sekarang ni kita buat listing saja dulu. Kita lihat dalam interface dia ataupun dalam screen. Nama screen tu adalah search. Dalam search kita ada HTML. So apa yang search HTML buat adalah yang ni. Kita bincang beberapa item yang penting. Kita zoom kejap. Beberapa item yang penting saja. Macam biasa boleh dapatkan kod daripada GitHub kita. Kita gunakan ng4 let data of activities. So activities ni adalah array yang kita capture daripada Firestore. Data ni adalah satu record. Data tu adalah satu record. So bila kita dapatkan data daripada array activities, data ni akan mengandungi field, contohnya AC name. Kita ada field AC, apa lagi? AC, PIC. Kita ada field description, AC description. Jadi kita boleh display ni semua. Kita boleh display semua tu. Kalau kita nak display, display lah. Okey, kalau kita nak display, kita boleh display. Mana tadi? Okey, so kita ada 4-5 field. Okey, kita boleh display berdasarkan yang ini. Oh sorry, yang ni. Ni. AC. Okay. Kalau katakan kita nak paparkan yang lain, mungkin melibatkan tarikh. So kita letak date. AC date. Sorry. Save. Dan kita lihat dalam interface kita ada perubahan. Tu ada date. Nampak ada date. Sekarang kita ada date. Tadi kita ada
nama aktiviti saja. Tapi sekarang kita dah ada tarikh. Okay, so macam mana cara dia untuk kita paparkan data-data tu? Kita gunakan Blade script ini. Dan kita masukkan dalam ion item detail lines. Jadi dia akan paparkan lah nanti record kalau kita nak paparkan di sini. Dan dia akan paparkan semua record yang available. Sebab tu itu nama dia listing. Jadi dia tak practical lah sebenarnya kalau data tu banyak. Kalau banyak kita buat search. Tapi search tu adalah tajuk yang akan datang. Okay, so kita ada ng4 di sini. Okay, dan kita ada display di sini. Data ni merujuk satu record. Activities ni adalah merujuk kepada satu table yang diambil datanya, record-recordnya daripada Firebase. Okey, itu interface dia. Macam mana kod di belakangnya untuk search.page.ts, kita akan lihat di sini dari start daripada bahagian atas ni lah. Kita ada Firebase Services. Ni sebenarnya kita ada Firestore, Angular Firestore di sini. Okey. Then apa lagi kita ada? Kita ada di sini Angular Firebase. Sebenarnya bila kita create kita guna satu library yang baru, tambahan, kita kena letakkan dalam apps module TS. Contohnya kat sini kita ada mana tadi? Fire module. Okey, Fire module, ataupun di sini kita ada Firestore module. Okey, kita ada Fireauth module. Semua ni kita kena declare dalam app.module.ts dulu. Dan kemudian pastikan juga setiap satu additional ataupun plugin tambahan kita kena letak dalam providers di sini. Okey, providers. Tidak ada. Okey, tapi yang pastinya kita kena import lah library dia. Kita kena import library. Ini library dalam apps module, app.module.ts. So kalau nak buat search ke nak buat insert ke dan seterusnya, pastikan benda library tu ada di daftarkan dalam app.module.ts. Okey, nah kita lihat page TS tadi kembali. Insert, bukan insert, kita lihat search.page.ts. Okey. So apa yang penting kat sini adalah yang ni kita untuk pastikan data tu dia refresh. Bila kita buka screen, kita tak perlu tekan button apa-apa untuk keluarkan data dia, paparkan data. Kita letak function pada ng on init. On init maksudnya kalau screen tu keluar, dia akan terus execute di sini. So apa yang dia buat adalah dia akan read activities daripada Firebase Services. Okey, kemudian dia akan letak data-data tu, field-field tersebut dalam variable activities. Yang mana variable activities ni sebenarnya adalah satu array. Ni array. Okey, satu array. Dan kemudian kita akan mapkan dia menggunakan kaedah ini, namanya JSON formatting lah. Okey, dia akan apply kita punya variable name. Ini adalah field name. Field name kita AC name, AC description, AC date. Ini setakat ni ada 3 sajalah. Kalau nak tambahkan seterusnya AC description, AC PIC pun tak boleh. Sambung je kat sini contoh dia. Kita ada ACPIC. Okey, tambah je lah payload ni. Okey, ACPIC. Okey, kalau kita nak paparkan dalam kita punya result nanti. Dan kalau yang ni kita just nak nampak konten tu betul-betul di-download ataupun tidak.
Sebab kadang-kadang konten tu download tapi dia tidak dipaparkan. Jadi mungkin kita boleh debug apa isu dia. Daripada interface search.page.ts, dia akan panggil Firebase Services read activities. Apa yang read activities buat adalah kita rujuk balik pada Firebase Services read activity. Apa yang dia buat apa yang read activities buat adalah dia akan fetch collection yang nama dia activities, maksudnya the whole table activities dia akan capture, dan apa perubahan tu dia akan masukkan juga, ada tambah record baru ataupun ada tambah ada kurang record, delete record, record dah update. So dia akan terus ubah. Okey. Perubahan dalam Firebase pula, Firestore, dia akan terus keluarkan dalam paparan listing kita lah. So apa yang dia buat adalah read activities. Read activities ni adalah capture semua collection apa table daripada activities. Kalau kita nak buat search, obviously kat sini kita akan buat filtering lah. Sebab command ini, arahan ini akan ambil semua record. Okey, ambil semua record. Jadi kalau kita nak buat search, nanti kita akan tunjukkan topik yang seterusnya. Kita adjust sikit supaya kita boleh buat search. Okey, filtering. Okey, yang sekarang ni dia akan capture or record. Kemudian next topik seterusnya kita akan buat search. Okey. Setakat tu je lah. Apa yang kita buat kali ni adalah ada satu paparan screen untuk buat carian ataupun listing. Klik di sini, dia akan terus keluar. Kenapa dia terus keluar data? Sebab operasi memanggil ataupun mendownload, memuat turun data tu berlaku pada ng on init. ng on init. So, kita lihat pada ng on init, dia dah berlakunya download dan paparkan data. ng on init. Macam biasa, rujuk pada kita punya github.com/ionic5 project. Ada satu folder nama dia share FSTM. Nanti kita letak pada video. Terima kasih. Assalamualaikum.